Temu Anwar bersama dengan saya Syarul Islam. Sekarang ini Temu Syairul. Selepas ini kita akan bersama dengan Enzafira di Sabah untuk Temu Anwar di sana. Di Universiti Malaysia Sabah, pastinya sudah kita kelihatan ramai pengunjung-pengunjung ataupun peserta-peserta sudah pun bersedia untuk mendengar apakah hujah yang akan dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dulunya, siri pertama kita berada di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC dan kali yang kedua diadakan di Langkawi yang mana banyak perkara-perkara yang dibincangkan. Saya kira lebih daripada 100 soalan diajukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan alhamdulillah dijawab dengan baik dan pastinya dilaksanakan dengan dalam masa yang terdekat dan dalam tempoh masa yang agak panjang. Dan walaupun bagaimanapun hari ini sebenarnya kita boleh melihatkan beberapa perjalanan cerita yang akan dibawakan sebentar saja nanti bersama dengan rakan kita Enzafira di Sabah dan kita masih lagi menunggu beberapa minit sebelum berlangsungnya Majlis Temu Anwar di sana. Kalau dulu di KLCC lebih daripada 8,000 peserta berada di KLCC, saya pasti di Sabah pasti angka yang lebih kurang serupa akan turut sama dalam Temu Anwar siri di Sabah. Temu Anwar pastinya akan menjawab beberapa persoalan yang diajukan oleh anak muda, cara untuk mendekatkan seorang figura yang tertinggi dalam Malaysia bersama dengan rakyat dan akan menjawab beberapa perincian, beberapa kemaslahatan di sana dan saya percaya di sebalik kesibukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hari ini lawatan sehari di Sabah daripada jam saya kira 1 ke 2 pagi tadi tiba di KKIA dan juga saya kira ada 3 urusan yang dibuat di sana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan alhamdulillah jam 5 petang insya-Allah kita akan mulakan program Temu Anwar di Universiti Malaysia Sabah. Saya kira beberapa masalah sudah pun diselesaikan dan juga telah dijawab, antaranya soal-soal yang tular, soal touch and go, soal tol dan juga soal pendidikan TVET, pendidikan graduan dan juga banyak lagi sebenarnya kalau kita ikutkan berkenaan di Langkawi. Satu isu tular berkenaan dengan dompet e-dompet belia yang baru saja kita dengarkan, jawab persoalan berkenaan dengan e-belia dan insya-Allah janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan selesai dalam masa yang terdekat berkenaan dengan e-dompet belia. Kalau kita lihat sekarang di skrin Dewan di Universiti Malaysia Sabah sudah pun dipenuhi dengan anak-anak muda dan juga rakan-rakan di Sabah dan saya kira dan saya percaya sebenarnya mereka masih lagi menunggu dan juga tidak sabar berkenaan apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat lihat di sana sudah pun berlangsungnya majlis Temu Anwar di sana dan kita pasti akan sebentar saja nanti akan kita sambungkan skrin ini ke Sabah dan kalau kita lihat ya, dewannya agak penuh dan masih lagi menunggu beberapa kehadiran dan saya kira soalan-soalan pun sudah disediakan oleh pengunjung-pengunjung di sana untuk diajukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Wow, kalau kita dapat lihat sampai ke atas pengunjungnya, pesertanya, saya kira mungkin angkanya lebih daripada kehadiran pengunjung di KLCC, mungkin juga agak lebih kurang dan saya percaya banyak persoalan dan juga akan diselesaikan masalah kemaslahatan di negeri Sabah dalam masa yang terdekat dan soalan-soalan akan dijawab di Sabah itu nanti. Baik, kalau kita percaya kalau kita lihat kembali apa antara isu-isu yang akan dibawakan nanti pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menekankan berkenaan dengan masalah air di Sabah, berkenaan dengan lebuh raya, infrastruktur jalan raya lebuh raya di sana pastinya akan diperhalusi kembali dan juga di sana juga akan beberapa perkara akan dibincangkan bersama dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan pastinya kalau kita dapat lihat program ini ataupun di KLCC saya ingin imbas kembali siri-siri yang sebelum ini ketika berada di KLCC siri 1 Temu Anwar, antara soalan-soalan yang diajukan banyak, ada hampir 100 soalan diajukan termasuk berkenaan dengan pengangkutan awam,
Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET, Akta Universiti College Universiti 1921 AUKU dan Peluang Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA untuk anak muda. Banyak sebenarnya yang dibincangkan. Menjawab salah satu soalan berkenaan dengan AUKU, Datuk Seri Anwar berkata walaupun baru-baru ini diumumkan bahawa akta itu tidak akan dimansuhkan, tapi beliau akan membincangkan untuk menggugurkan sebarang peruntukan yang menyusahkan pelajar dan juga tenaga pengajar. Baik, program tersebut adalah antara dianjurkan oleh Kelab Anwar Ibrahim AIC dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah di Sabah sekarang, dan pastinya dalam hari itu ada juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas berkenaan dengan lambakan permohonan SPA, dan juga Datuk Seri Anwar juga berkata pelantikan menerusi badan itu adalah terhad dan TVET merupakan antara salah satu jalan penyelesaian yang digalakkan oleh kerajaan. Maksudnya di sini pendidikan TVET dan juga peluang pekerjaan dalam industri TVET sangat menyeluruh dan sangat diperlukan di industri. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, mungkin kita boleh sama-sama imbas kembali apa antara bidang-bidang TVET yang diadakan dalam terbaru ini, berkenaan dengan mungkin ada program baru yang diperbaharui, diperkenalkan, iaitu Asasi TVET. Anda boleh juga lihat di Google dan sebagainya dengan carian Asasi TVET, dan pastinya banyak lagi perkara-perkara yang akan dibincangkan dan juga akan diselesaikan masalahnya insya-Allah hari ini di Universiti Malaysia Sabah. Dan saya kira rakan saya di sana, Zavira, sudah pun bersedia di sana. Jadi kita akan bersama-sama dengan Zavira, bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita dengarkan apa yang ingin disampaikan dan juga persoalan-persoalan yang akan diajukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Temu Anwar Siri Sabah. Berhormat Perdana Menteri kerana sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini juga, walaupun pada pagi tadi sebenarnya agak sibuk di KDCA. Baik, dan sekali lagi selamat datang ke sesi Temu Anwar untuk hari ini. Dan untuk makluman anda, untuk program sesi Temu Anwar ini bukanlah kali pertama diadakan di Malaysia. Sudah berkali-kali diadakan. Tidak orang kata tidak terjangkau lagi berapa kali sudah diadakan. Dan untuk kali ini di Universiti Malaysia Sabah adalah di bawah anjuran Universiti Malaysia Sabah dan juga Anwar Ibrahim Club ataupun AIC, yang mana AIC ini merupakan satu pergerakan yang telah pun dimulakan oleh sekumpulan anak muda dan diasaskan oleh saudara Ahmad Farhan Fauzi yang sekarang ini merupakan setiausaha politik bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik, sesuatu yang cukup bermakna jika anda mengikuti dan meneroka gagasan idea daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sendiri. Pasti anda semua tahu bahawa antara kelebihan dan keunikan beliau ini adalah beliau mampu mensintesiskan dan juga mengharmonikan antara pandangan-pandangan juga falsafah daripada sarjana-sarjana barat dan juga timur, dan kemudiannya mengharmonikannya, menghubung jalinkannya dengan konteks di Asia Tenggara ini. Jadi tidak hairanlah kita didedahkan dengan banyak pemikiran dari luar negara, dan selain itu juga daripada pemikiran dari Nusantara seperti Burhanuddin Al-Helmi, Jose Rizal, dan kita juga ada banyak tokoh dari Nusantara yang lain. Alamak, macam bersyarah pula kan. Ini lain ni, kalau alumni Universiti Malaysia Sabah ni memang macam ni. Alright, jadi tanpa membuang masa, hadirin sekalian, saya tidak mau cakap banyak. Apa kata kita persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk bersama-sama kita naik ke atas pentas. Ya, saya kira macam sekarang ni orang kata yang paling popular, salah satu daripada post Datuk Seri adalah yang macam ni kan. Ingat? Dia satu post daripada filem Anwar sebenarnya. Baik, dan untuk makluman hadirin sekalian juga, sebelum kita bercerita lebih lanjut dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk makluman anda juga, hari ini kita akan ada dua sesi. Yang mana sesi yang pertama adalah sesi saya dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, yang mana saya akan bertanyakan dua soalan, dan kemudian kita akan berikan peluang kepada anda untuk bertanyakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sekejap sahaja lagi. Okey, bagi saya sedikit masa untuk adjust dulu kerusi. Ini orang kata excited sebab pertama kali bersuah muka, lepas tu berkongsi pentas pula. Dan untuk makluman Datuk Seri, sebenarnya saya berkongsi tarikh lahir yang sama dengan Datuk Seri. Kalau Datuk Seri lahir 10 Ogos 1947,
Saya lahir 10 Ogos 1980. Tak boleh bagi tahu. Sama muda, sama bergaya. Yes. Alright. Okey, saya kira anda semua pasti setuju kalau saya bagi tahu Datuk Seri sangat suka datang ke Sabah kan? Tadi saya nampak ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kata bahawa dalam beberapa tempoh ini acap kali Yang Amat Berhormat Datuk Seri kembali ke Sabah, dan saya kira ini membuktikan bahawa Sabah cukup istimewa di mata Datuk Seri. Jadi kalau boleh dikongsikan mungkin kenapa Sabah begitu istimewa di mata Datuk Seri, dan pada masa 10 tahun akan datang bagaimana Datuk Seri melihat Sabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ketua Menteri Haji Ji dan semua pimpinan yang lain. Terima kasih terutama anak-anak di UMS ini. Saya terharu dengan sambutan yang luar biasa. Sabah ini sebahagian dari Malaysia. Dan rencana kita dalam kerajaan perpaduan, kalau kita nak jadikan negara madani, kita mahu setiap rakyat dari setiap wilayah, dari setiap suku kaum merasa bahawa mereka ini sebahagian dari Malaysia. Tidak terasa terpinggir, tidak terasa terasing, tetapi sebahagian. Untuk menjadikannya sebahagian, pimpinan harus menyantuni mereka dan memberikan keadilan supaya pembangunan itu lebih adil dan pembelaan itu lebih dirasakan oleh semua. Itu sebab saya turun ke Sabah berulang kali. Baik. Tapi ada yang lain tu rahsia. Kan sebab ialah orang kata Sumandak Sabah semua lawa-lawa pandai masak nasi. Rupanya lain pula sebab dia. Okey, baik. Bagaimana agaknya Datuk Seri melihat Sabah, vision Datuk Seri terhadap Sabah pada 10 tahun akan datang? Melihat kepada kemajuan dan kesungguhan pimpinan, ya, Surah Haji Ji di sini, Premier Abang Johari di Sarawak, saya lihat pendekatan mereka itu agak berbeza. Dia melihat suatu keperluan menganjak daripada paradigma lalu supaya beberapa isu, pertama soal tata kelola. Tata kelola ini isu governance, ya. Hasilnya baik, tetapi kalau tata kelolanya baik, kita tidak membazir, tidak menyalahgunakan, tidak menggunakan kekayaan itu memperkayakan beberapa kerat keluarga dan kroni, saya percaya Sabah boleh diselamatkan, rakyat boleh diangkat martabat mereka. Dan ini bagi saya selari dengan negara madani yang saya sudah cuba terapkan. Kita tidak boleh terlalu arrogant atau angkuh mengatakan semua yang melalui itu tidak benar. Tetapi generasi muda itu harus punya idealism. Apa idealism dia? Ia harus ada cetusan dari hati nurani yang ikhlas membawa perubahan yang kita sebut islah mastata'tu, perubahan sedaya upaya kita dari keadaan yang selesa, this culture of contentment, culture of complacency, kepada suatu keinginan untuk strive for excellence, mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan, dalam disiplin masing-masing dan dalam tata kelola. Dan pemerintah di peringkat persekutuan juga harus sedar ada perkara-perkara yang dilihat beberapa wilayah termasuk Sabah dan beberapa kawasan Sarawak, beberapa kawasan pedalaman di Pahang atau Kelantan yang agak tersisih dari arus perdana. Maka tanggungjawab bersama adalah mengangkat. Umpamanya di Sabah, saya bincang panjang dengan saudara Ketua Menteri Haji Ji, ya. Apa dia? Masalahnya masalah air. Termasuk di UMS ini, ya. Masalahnya beberapa bekalan elektrik. Masalahnya jalan lobang-lobang macam naik bot. Dia kata kadang-kadang saya belum pasti ini naik kereta
atau naik bot? Baik. Nah, kalau kita akui begitu, dalam perundingan saya dengan kerajaan negeri Sabah, maka ada hal-hal di mana kerajaan negeri bersama persekutuan coba untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Ya, ada rencana-rencana yang dibuat oleh kerajaan negeri, tapi oleh kerana projek itu terlalu besar dan masalahnya juga skala yang agak besar, maka esok pagi, sebagai contoh, saya telah mengundang Ketua Menteri dan pimpinan Sabah, Menteri Besar dan pimpinan Kelantan untuk berunding menyelesaikan masalah air di Sabah dan di Kelantan. Ya. Untuk jalan lubang-lubang, perbelanjaan cukup tinggi. Dan kita tambah selain daripada Pen Borneo. Pen Borneo ni kita dah dengar dah 12 dan 13 tahun. Tiap-tiap tahun dalam belanjawan Pen Borneo, Pen Borneo. Pen pun tidak ada, Borneo pun tak nampak. Jadi saya tugaskan TPM yang berasal dari Sarawak, Datuk Seri Fadilah, bekerjasama dengan kerajaan negeri dan ambil sikap dan tindakan segera fast track. I want this to be resolved to start this year and finish the project. It's a new style of governance. Yeah? No nonsense, no cheating, no sakau menyakau. Serve, khidmat untuk rakyat. Dan ini beberapa hal yang menyebabkan saya tak boleh pandang saya tak boleh concentrate. Gurau je. Jangan. Itu saya dah lupa. Ini yang menyebabkan saya katakan mesti ada anjakan. Dalam tiap detik sejarah mana-mana negara atau tamadun, harus ada sikap pimpinan bersama rakyat, terutama elemen sedar, the educated, the conscious majority. Maknanya ini anak-anak UMS ini dan tentunya tenaga pengajar, untuk tahu bahawa inilah masa kita anjak untuk selamatkan negara kita dan angkat semula Sabah dan Malaysia ini sebagai negara maju yang cemerlang di rantau kita. Ya, saya kira Datuk Seri, dia dengar ucapan saya, kopi boleh tak tuang? Tak apalah, saya tuang sendiri. Tak, saya kira Datuk Seri adalah Perdana Menteri yang pertama berani mengakui kebobrokan sistem ini. Berikan tepukan kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Seri, ya. Selama ni Yang Berhormat Datuk Seri, kalau ada lawatan-lawatan menteri pergi kawasan-kawasan yang kurang elok jalannya, adalah ditampal separuh-separuh kan, syukur nampak sikit-sikit. Tapi kali ini Yang Berhormat Perdana Menteri nampak sendiri, dan inilah sebenarnya orang kata satu pemerintahan cara baru yang rakyat inginkan selama ini. Betul tidak? Alright. Satu lagi soalan, Datuk Seri. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan, kalau sebelum ini saya kira dalam konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah berkonsepkan dan berteraskan kepada keterbukaan, kepada toleransi, apresiasi, hormat menghormati dan sebagainya. Tetapi dalam generasi kita pada masa ini, yang mana sering dikatakan masih ada lagi generasi yang dangkal ilmu, yang mana apabila berlakunya mungkin ketidaksepadanan daripada segi pendapat dengan autoriti, mereka tidak berani untuk bersuara. Mereka takut untuk bersuara, mengangguk-angguk sahaja, dan akhirnya terjadilah satu sistem yang orang kata satu sistem bobrok. Dan bila baru-baru ini Yang Muhammad Datuk Seri mengatakan bahawa perlunya untuk kita membangunkan generasi muda belia ini dengan cara kebangkitan ilmu yang harus disemai dengan budaya membaca. Bila Datuk Seri kata membaca, ramai generasi Z terutamanya yang tertawa. Kenapa perlu membaca? Sedangkan sekarang ini teknologi sudah terlalu canggih. Ada internet, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Tetapi kenapa budaya membaca itu juga yang ditekankan? Datuk Seri. Kita jangan ketawa. Harus terima kenyataan, ya, kekuatan saya sebut tadi dan kelemahan. Tetapi ada bedanya.
kita mau angkat. Kita tidak mau hanya meneruskan. Ini bukan satu kesinambungan semata. Ini usaha untuk mengangkat martabat, harakat, derajat negara. Negara ini siapa? Manusia di dalamnya. Kalau universiti kita umpamanya mengekang, mengongkong pemikiran dan kebebasan anak-anak, mana kita membentuk generasi yang rasa cemas dan takut untuk menyoal. Ya. Sebab itu saya memberikan arahan, ya, Malam Menteri Pendidikan belum ada, untuk memberi kelonggaran. Ya. Media harus lebih bebas. Mahasiswa harus beri ruang untuk mengungkap pandangan, menegur, mengkritik. Ya. Tetapi tentunya ada aturannya. Ya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh memfitnah, tapi boleh mengkritik dan mengkritik yang keras, supaya kita latih apa yang dikatakan creative and critical thinking. Apa maksud pendidikan itu? Pendidikan itu ialah menimba ilmu supaya kita boleh berhak menyoal. Ya. Kalau tidak, ambillah bidang apapun. Ya. Sebab itu di mana-mana saya beritahu, kita bukan nak latih orang, anak muda menjadi macai atau walaun. Kita nak latih anak-anak muda supaya mampu berfikir. Ya. Kalau saya pernah di beberapa sesi Temu Anwar, saya sebut tentang buku Harry Miller, Excellence Without a Soul. Ini dekan Harvard. Universiti Harvard itu universiti yang terkemuka, melahirkan sarjana terkemuka. Tetapi ada mantan dekannya yang menulis menyatakan, ya, kita ada excellence, kecemerlangan, tetapi kita tidak punya generasi yang punya hati nurani, keprihatinan. Apa contohnya? Universiti gagah, melahirkan manusia intelektual yang terkemuka dan dihormati di dunia, tetapi tidak sama sekali prihatin tentang apa yang berlaku di luar. Di luar itu ada diskriminasi kaum yang parah. Orang kulit hitam dihina, ditindas. Di luar kampus itu ada kelompok-kelompok yang paling miskin, ghettos yang tidak dipedulikan, dan anak-anak dilatih ini ada kecerdikan, ada kepintaran, ada kemahiran, tapi tidak ada hati nurani. So there is excellence but without a soul. There is therefore a deficit in the education, in the whole entire philosophy of education. Now, why? Tidak ada critical thinking. Ya. Manusia itu dilatih. Kalau ada karya lama, kalau sudah Google nanti ada nama pengarangnya, namanya Paulo Freire. Dia menulis tentang apa tujuan universiti? Melatih anak-anak jadi pintar, ada disiplin dia. Tetapi untuk berfikir. Tetapi kalau tidak, dia jadi seolah-olah katanya lembu yang kudus, a sacred cow. Ya. You only explain, articulate what you are told. You cannot differ, you cannot criticize, you cannot disagree. Maka sebab itu saya katakan mesti ada ruang untuk dikatakan creativity. Ini yang saya rasa perlu ditekankan. Cuma, saya akan lapis. Di Malaysia ini, negeri berbagai kaum, bersuku kaum dan agama. Perbezaan itu kekuatan. Moto awal kita di zaman Tunku Abdul Rahman, bersekutu, bertambah mutu. Tetapi kita ini kalau perbezaan menimbulkan kecelaruan dan permusuhan. Ya. Ada orang kerana dia bukan dari kaum itu, dia menghina. Tadi saya di Lok Kawi dengan tentera, saya bicara tentang perbezaan warna kulit, kaum, jantina. Itu kerja siapa? Itu kerja Allah SWT. Maknanya menetapkan orang itu hitam atau putih, itu suku kaum mana. Tapi bagaimana kita manusia yang dijadikan oleh Allah berbeza memilih untuk menghina orang kerana warna kulitnya, menghina orang kerana budayanya atau kaumnya atau wilayahnya. Ini yang kita sebut umpamanya
keperluan untuk lita'arafu, berbeza tetapi appreciate dan hormat. Sebab itu dalam Madani ini di antara lain termasuk amanah, termasuk ihsan. Ini manusia. Manusia jenis apa? Cakap soal agama mesti pecah belah orang. Cakap soal agama mesti perbodoh orang lain. Cakap soal agama sedikit masukkan orang dalam neraka. Siapa kerja kamu itu? Bukan urusan kamu. Agama itu untuk menunjukkan kasih sayang, mengajak mereka. Kita ada kelemahan, tapi manusia ini dia ada semangat yang disebut irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini hadis utama di antara yang pertama kali disebarkan oleh para sahabat untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya menyebut, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Irhamu man fil ard, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Ya. Kamu Muslim, kamu Kristian, kamu Buddhis, manusia, kasih sayang kamu mesti kamu tunjukkan. Bukan saja itu, haiwan. Kerana di bumi itu termasuk haiwan, termasuk pokok-pokok, bukit bukau. Jangan diroboh tantu arah, itu jadi banjir tantu arah. Jangan dimusnahkan bumi. Itu dikatakan irhamu man fil ard, curahkan kasih sayang kepada bumi. Apa akan berlaku? Yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kamu. Apa lagi yang kita mohon? Adakah kerana allowance? Kerana darjat? Kerana wang? Tidak. Disebut di sini tanggungjawab kamu kepada manusia dan haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan bumi yang kamu curahkan kasih sayang. Kamu percayalah setiap perkara paling kecil kamu lakukan dan sumbangkan kasih sayang itu, yang di langit akan mencurahkan rahmat kasih sayang ke atas kamu. What else do you opt for? So dalam education ini bagi saya, terutama dalam perbezaan kaum dan sebagainya, gunakan cara kritis tapi faham bahawa kita berdepan dengan kelompok yang desperate, yang akan gunakan masalah kaum seolah-olah hancur kaum lain kerana dominasi satu kaum, atau hancur agama lain kerana dominasi satu agama. Saya pergi umpamanya saya sering ke masjid, majlis-majlis masjid. Tapi saya pergi juga ke gereja di Kajang. Ini mereka undang saya bicara di Kajang. Tentu di gereja dia tak ada bulan sabit belakang, dia ada cross belakang kan. Jadi itu kan diambil gambar Anwar di belakangnya cross. Tengok, ini manusia akan merusakkan Islam di negara kita. Bodoh. Nah. Sebab itu saya kata mesti ada kritikal. Sudah tengok kata tengok TikTok. Oh, tengok Anwar cross. Jahanam. Sebab itu saya kata kena ada pemikiran yang kritis. Apakah benar, di mana, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa keperluan kita orang Islam ke gereja ataupun orang Kristian ke masjid, apa keperluannya? Itu semua kita boleh bahaskan sekiranya kita punya fakta. Sebab itu saya katakan mesti ada ilmu, mesti ada minat dan kecintaan kepada ilmu. Sayyidina Ali sebut lazzatul ma'rifah is the love for scholarship. Bukan scholarship beasiswa, scholarly pursuit, minat untuk menimba ilmu. Kerana kalau ada itu, ada ikhlas amal ini, maka digabungkan keduanya, baru jadi manusia yang kita anggap berjaya dan berguna. Jadi saya punya harapan sangat tinggi di kalangan mahasiswa. Sebab itu kesibuk-sibuk saya bagaimanapun, Ketua Menteri Haji tahu, ya, orang Mandalam pengusi dia, mana-mana universiti saya pergi, mana-mana negeri saya pergi, saya mesti cari jalan untuk masuk ke universiti dan kampus dan bicara dengan anak-anak kita. Kerana finally apa dia? Kerana saya yakin anak mahasiswa lebih mudah faham dan dapat membaca apa yang tercerna dari hati nurani saya. Ya,
Baik, dapat kita simpulkan sebenarnya konsep ketertinggian ilmu dan juga manusiawi itu sangat penting dalam konsep Malaysia Madani yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik, untuk makluman Datuk Seri juga sebenarnya di sini ni ada pelajar-pelajar universiti yang dari UMS. Mana UMS? Itu dia. UiTM di mana? Politeknik. Majlis Belia Sabah. Ada ramai lagi sebenarnya para pelajar dari IPTA, IPTS. Tidak mampu saya sebut satu-satu. Nanti yang lain merajuk pula kan. Jangan merajuk dulu. Okey, jadi kalau macam tu, saya kira sudah boleh kita buka sesi soal jawab dengan Datuk Seri. Baik, ini adalah mekanismenya ya. Caranya mudah saja, tapi harus anda dengar dengan teliti agar perjalanan kita berjalan dengan lancar. Okey, caranya adalah setiap daripada anda cuma diberikan peluang untuk bertanya satu soalan sahaja. Pastikan soalan itu pendek dan ringkas agar kita mampu memberikan peluang kepada yang lain untuk bertanyakan soalan. Toleransi, itu kan? Okey, baik. Dan saya difahamkan di kiri kanan anda juga ada Alif dan juga Zul yang sedang memegang mikrofon. Mana Alif dan Zul? Oh, itu dia. Dua jejaka yang tampan. Oh, tu situ. Okey, mereka akan pergi kepada anda sekiranya anda mengangkat tangan. Kejap, saya belum bagi arahan lagi. Okey. Jadi, siapa di antara anda yang ada soalan? Sila angkat tangan. Oh, banyak. Wow. Wow. Okey, kejap. Mana? Alif, Zul? Mana Alif, Zul? Sorry, ramai orang sangat. Okey, kita dulukan dahulu yang di depan ini. Okey, sila perkenalkan diri dan terus asal dan terus kepada soalan padat dan ringkas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada Yang Amat Berbahagia Datuk Seri. Saya Jiva Cassandra Abdul Mumin, merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Okey, sebelum tu minta maaf jika terpanjang sedikit sebab saya membawa suara 17,000 student. Okey? Make it short and pack. Okey. Saya ingin bertanyakan soalan dan mengajukan cadangan beserta tuntutan kepada Yang Amat Berbahagia Datuk Seri berkaitan isu air yang kini menjadi perdebatan hangat di Sabah. Okey, yang pertama, saya laju-laju. Yang pertama berkenaan kes kecurian air oleh pendatang asing tanpa izin yang sukar untuk dibendung. Oleh itu, kami mencadangkan agar isu ini disemak imbang semula dan memantau dengan lebih ketat kegiatan parti di Sabah melalui kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan pihak berwajib. Sangatlah tidak adil di mana kita sebagai bumi putera yang sah tidak mendapat keperluan harian disebabkan oleh entiti-entiti berkenaan. Seterusnya, kejap. Kenapa kurang dia punya brightness. Alright. Go. Okey, seterusnya berikutan isu penyelenggaraan empangan Telibung 2 yang telah lama tertangguh disebabkan oleh kekurangan tenaga kontraktor dan sebagainya. Oleh itu, kami memohon bantuan dari pihak Kerajaan Persekutuan bagi membekalkan tenaga kerja kontraktor tambahan bagi mempercepatkan proses penyelenggaraan. Jika perlu, kami menuntut agar gesaan dibuat terhadap pihak berkaitan bagi menukar tender dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang penangguhan. Tambahan, berikutan isu skandal 1.2 juta pada 2016, kami warga Sabah juga menuntut jawapan ke mana perginya duit rampasan itu, adakah dikembalikan untuk proses penyelenggaraan atau sebaliknya. Okey, yang terakhir adalah isu yang berpusat di UMS sendiri. Untuk makluman Datuk Seri, sumber air di Sabah yang kurang menyebabkan kami dan pengurusan universiti terpaksa mengeluarkan duit bagi projek penggerudian air bawah tanah dan pusat rawatan air bawah tanah dan air hujan yang memakan kos RM230,000 bagi satu pusat rawatan. Dan dalam perancangan, pihak UMS akan membuka 3 pusat rawatan bagi setiap kolej kediaman dan jumlah keseluruhan adalah RM690,000. Boleh dikatakan kami di UMS terpaksa menggunakan kos sebesar ini bagi mengurangkan kesan masalah air di universiti, sedangkan universiti lain tidak perlu berbuat demikian kerana tiada masalah air.
Justru kami memohon respon daripada pihak yang amat berbahagia Datuk Seri berkaitan tuntutan kami kerana suka saya petik kembali kenyataan yang pernah Datuk Seri keluarkan sebelum ini, yakni kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti selesaikan isu air tahun ini juga. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas usaha Datuk Seri dan menteri-menteri serta agensi tertentu. Seperti yang Datuk Seri umumkan baru sahaja tadi, di mana semua masalah air ini akan settle by the end of the year. Itu sahaja soalan dan tuntutan dari kami dan saya sendiri, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih. Baik. Mana Naib Chancellor? Mana kalau 700,000 ringgit itu cukup untuk gerudi air ni? Total yang diperlukan berapa? Okey. Ya, satu gerudi air 700,000 campur 3. Okey, saya luluskan 3 juta ringgit untuk itu. Wow. Sebab saya tidak mahu anak-anak beres. Dan saya nak sebut di sini, ini keadaan yang sukar. Saya ambil alih jawatan Perdana Menteri dalam keadaan hutang 1.5 trilion ringgit. Ya. Jadi bila saya boleh minta wang bukan semudah itu, tapi saya bercakap dengan conscience. Bagaimana saya boleh, kalau anak saya dan saudara, anak-anak saya anggap seperti anak saya. Ya. Nak mandi pun susah, air tak cukup, nak belajar. Betul. Jadi oleh itu, terima kasih Presiden. Berapa juta tadi nak? 3 juta. Okey. Banyak sangat, lupa. KPP tadi pegawai saya ada kan, cuba rekod, dan dalam beberapa hari ini kita pastikan wang itu disalur bersama dengan Kerajaan Negeri. Jadi jangan ganggu mahasiswa-mahasiswi, jangan ganggu staf, itu tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Alhamdulillah. Baik. Cuma yang lain itu termasuk soalan tentang wang yang dikutip 2019 itu saya telah pun minta SPRM teliti semula dan beri penjelasan mengapa wang itu, ke mana wang itu dan mengapa tindakan susulan tidak diambil. Tapi saya harus hormat sistem pemerintahan. Saya tidak boleh berucap bagi pihak SPRM. Saya hanya boleh beritahu SPRM harus jalankan tugas dia dengan telus. Baik. Yang ketiga, soal apa tadi saya lagi? UMS selesai. Empangan Telibung, kebetulan Ketua Menteri sudah pun lapor kepada saya pagi tadi, dan esok kita finalize bahawa Kerajaan Negeri sudah pun ambil tindakan dan projek itu berjalan ikut jadual. Wow. Sepantas itu. Baik. Terima kasih Presiden. Baik, untuk yang seterusnya kita akan kumpulkan. Cuma nak lengkapkan, Naib Chancellor, esok pagi buat surat betul permohonan dan kos dia. Anda semua saksi. Baik, untuk yang seterusnya, soalan kita akan ambil daripada dua orang. Kita akan kumpulkan dahulu 2 soalan, pastikan ia ringkas dan padat. Barulah akan dijawab oleh Datuk Seri. Baik, kita teruskan. Kalau boleh, pilih yang sebelah kiri pula. Ali Fenzul, where are you? Mana? Banyak sangat tangan mengangkat ni. Sabah memang macam ni. Dia sangat interaktif. Okey. Di mana dia? Oh, over there. Ya, sila perkenalkan diri, asal dan juga soalan. Assalamualaikum dan selamat petang. Tahniah Datuk Seri. Saya ada soalan ini. Tapi ini secara spontan. Nama saya Yusri Sulaiman. Saya pelajar pasca siswaza. Sedang mengambil ijazah sarjana Doktor Falsafah dalam bidang sejarah. Begini, saya ada soalan. Berdasarkan saya baca melalui persekutuan, dan saya sebagai anak Sabah lah,
dalam kemerdekaan lah daripada Tunku Abdul Rahman kan sampai sekarang, dan dia sudah dijanjikan dalam beberapa bilion tapi tidak dapat disalurkan. Ini berdasarkan saya baca dokumen lah di Arsip Negeri. Jadi itu, adakah apa pandangan kepada Datuk Seri mengenai sistem pemerintahan itu sendiri, persekutuan? Saya akui di Sabah ni sebagai dalam Malaysia, kita adalah Sabah adalah partners kepada persekutuan, tapi ada masih berlakunya percanggahan daripada dalam sistem pemerintahan itu. Apa pandangan Datuk Seri? Thank you. Seperti yang saya sebut pada anak-anak tadi, baca satu sumber, mesti cek dengan sumber yang lain. Itu yang dikatakan critical thinking. Kalau sumber daripada persekutuan sahaja, kadang-kadang tafsirannya itu tidak memihak kepada Sabah dan Sarawak. Kalau baca kadang sumber yang ekstrim daripada Sarawak atau Sabah, seolah-olah seluruh dana dan peruntukan itu hanya untuk Sabah dan Sarawak. Kita harus lihat pertamanya apa dia peraturan perjanjian Malaysia 1963. Ya. Dan kita teliti, ada yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Dan kalau sudah lihat 6 bulan yang lalu setelah saya ambil alih, itu keutamaannya. Ya. Dan apa yang diputuskan kita laksanakan. Saya ingat hampir keseluruhannya, termasuk memberikan ruang projek-projek dilaksanakan sendiri oleh negeri. Kemudian ada bayaran tahunan yang dulu dikekalkan dari tahap yang lama, sekarang kita tingkatkan, tambahan double daripada peruntukan awal. Dan kalau sudah lihat umpamanya proyek-proyek yang saya umumkan tadi, ya, untuk Sabah itu tertinggi dalam belanjawan madani tahun lalu yang saya umumkan. Sabah dan Sarawak itu tertinggi. Ada ahli Parlimen Pembangkang yang mengkritik saya. Dia kata Anwar atau Menteri Kewangan tidak adil kerana berikan terlalu lebih keutamaan kepada Sabah Sarawak ketimbang negeri-negeri di Semenanjung. Saya jawab, kita beri berdasarkan keperluan. Ada juga negeri seperti Kelantan ada masalah air yang besar. Negeri-negeri lain bekalan air itu jauh lebih baik. Jadi kalau kita belanja lebih tinggi di Sabah, itu kerana keperluan. Jalan, negeri-negeri lain pun ada juga lubang-lubang, tapi tidak separah Sabah, maka peruntukan itu lebih. Jadi bagi saya, perjanjian MA 63 itu sebagai asas, tetapi kita beri ini keperluan. Apa dia keadilan? Keadilan itu artinya meletakkan sesuatu di tempatnya. Keadilan itu bukan sama rata. Bukan peruntukan maknanya 1 bilion untuk Selangor, 1 bilion untuk Sabah. Tidak. Keperluannya. Saya kata tahun ini, saya ada satu keputusan yang sangat drastik. 2023, saya nak noktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Dan kebetulan, jumlah kemiskinan tegar tertinggi itu di Sabah. Maknanya peruntukan tertinggi untuk kemiskinan tegar akan disalur ke Sabah. Ini bukan kerana saya pro Sabah atau tidak setuju dengan Pulau Pinang. Ini kerana keperluan. Jadi saudara patut percaya. Jangan pakai rekod Arsip betul. Banyak ketempangan-ketempangan dulu. Ada salah Semenanjung, ada salah Sabah. Ada salah pimpinan Semenanjung, ada salah pimpinan Sabah. Ada yang Semenanjung yang menyakau, ada yang di Sabah juga menyakau. Jadi sekarang ini kita nak ada prinsip tata kelola di mana kita hentikan keterlanjuran dan pastikan keadilan bagi setiap rakyat di negara ini, sama ada itu di Kedah atau di Perlis atau di Sabah. Nah, itu pendirian saya sekarang ini. Dan saya percaya dalam perbincangan saya dengan Ketua Menteri Tuan Haji Ji dan Premier Sarawak Abang Johari, dan saya sampaikan juga kepada Ketua-Ketua Menteri dan Menteri Besar di Semenanjung, ini pendirian kita. Dan kalaupun saya katakan dikritik, saya beritahu kepada ahli Parlimen Pembangkang itu, kamu itu jangan terlalu jahil dan dangkal sehingga tak faham apa dia arti Malaysia dan perjanjian 1963. Kalau dia faham, selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, siapa lagi ada soalan? Kalau boleh di kalangan orang awam. Assalamualaikum. Ke mana tu? Siapa tu? Saya. Mana? Sebelah kanan. Oh tu.
Oh ni. Sorry, tak nampak ramai. Okey, silakan. Nama, asal, soalannya. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan bin Mat Idris, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey, saya nak bertanya tentang soalan untuk pasal mahasiswa sendirilah. Okey, seperti yang kita tahu, kita ni merupakan pelajar keluaran COVID dan ekonomi sekarang sedang tidak stabil. Jadi saya nak tanya untuk kerajaan sendiri, apakah jaminan untuk fresh grad bila kami grad nanti? Apakah jaminan sebab kita lihat sekarang ni gaji basic untuk diploma dengan degree sangatlah tidak relevan dengan harga barangan sekarang ni. Jadi kalau ada plan, bilakah terlaksananya dalam jangka masa berapa lama jaminan tu akan, plan tu akan terlaksana? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, yang perlu dibuat sekarang belajar betul-betul biar cemerlang. Yang lain ni kita sedang berusaha. Semalam saya panggil wakil-wakil bank, wakil-wakil peniaga, tanya tentang bagaimana kita cadangan-cadangan baru untuk kita tingkatkan. Kerana iklim ekonomi dunia umumnya itu sekarang ni jatuh, merosot sedikit. Termasuk negara China. Bila negara China jatuh, ekspor kita juga terjejas sedikit. Tetapi ada berita baiknya, iaitu kalau tengok suku tahun pertama, pertumbuhan Malaysia itu 5.7%, tertinggi banding dengan China atau Vietnam atau Indonesia. Jadi kita masih cepat. Kemudian pelaburan, saya ke negara China baru-baru ini, dan pelaburan yang dijanjikan itu mencecah 170 bilion ringgit, dan sebahagiannya saya cadangkan kepada mereka, ya di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang, bahanlah di Terengganu, di Pahang, di Sabah dan di Sarawak. Jadi bila ke pelaburan itu sampai, baru dia boleh membangkit dan memacu pertumbuhan yang lebih. Apakah boleh kita janji dan jamin sepenuhnya? Saya tidak boleh janji begitu. Cuma yang saya boleh buat, kita harus kerja sekuat mungkin, politically stable dan dasar jelas, dan seluruh kekuatan kita, persekutuan negeri, kita cari jalan supaya percepatkan proses pembangunan. Kita ada umpamanya untuk suku tahun pertama tahun ini ketimbang suku tahun pertama tahun lalu, 2022. Perbelanjaan itu jauh lebih baik. Tetapi saya beritahu kepada para pegawai, saya perjumpaan dengan semua ketua-ketua setiausaha dan ketua pengarah dan jemaah menteri, saya kata saya tak puas hati. Projek itu harus dicepatkan supaya kita boleh gerakkan ekonomi itu lebih pantas dari yang pernah kita capai sebelumnya. Kalaupun tidak daripada dana luar, dana yang telah diperuntukkan. Dan dalam perkara yang basic seperti mana saya sebut, yang diulang oleh Presiden tadi, iaitu kalau ia menyentuh soal hidup rakyat, kemiskinan tegar, soal air, soal jalan, itu terpaksa kita cari jalan, termasuk berhutang semata-mata untuk menyelamatkan masalah rakyat. Now, apakah ada kemungkinan naik sedikit gaji? Saya agak optimis, tetapi saya tidak berani berjanji, melainkan beberapa projek seperti TVET. TVET sekarang saya minta umpamanya, kalau TVET itu di Kimanis, maka Petronas ambil alih. Atau di Proton di Pekan Pahang, Proton ambil alih TVET itu. Dengan cara sedemikian, bila dia latih, gaji lulusan TVET itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi untuk mahasiswa, saya boleh hanya pesan, belajar rajin-rajin, jalankan tanggungjawab dengan baik, dan insya-Allah keadaan lebih baik. Baik, terima kasih Datuk Seri. Baik, soalan yang seterusnya mungkin boleh ambil dari sebelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana boleh ambil alih tugas pengurusi? Salam sejahtera. Dia masuk N yang putuskan. Terima kasih Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Salam reformasi, salam Malaysiaku Madani.
Ya, saya penjawat awam Datuk Seri, berkhidmat 22 tahun di Federal Agency di Labuan dan hadir pada hari ini selepas 22 tahun saya adalah alumni UMS dan aktif di dalam MPP pada masa itu. Saya mengucapkan salam perpaduan juga kepada rakan-rakan, alumni, guru-guru saya, profesor-profesor ada di sini. Ya, saya nak mengajukan satu permintaan kepada Datuk Seri agar dapat mempermudahkan tujuan kami, saya sendiri dan beberapa sebenarnya rakan-rakan untuk dapat meneruskan pelajaran dan saya telah mendaftar di UMS untuk program MBA dan apa yang saya nak minta di sini ialah adanya satu kemudahan daripada kerajaan kepada kami Datuk Seri supaya diberikan kelulusan cuti belajar sama ada bergaji separuh gaji atau sepenuh gaji. Yang saya dapat 3 kali dah saya merayu hanya diberikan kelulusan cuti belajar tanpa gaji. Dan pada bulan 9 saya akan mengikuti program di UMS dan saya mohon adanya kemudahan diberikan peluang kepada kami Datuk Seri supaya dapat kami meneruskan. Boleh dipertimbangkan tapi kita kena teliti dulu. Terima Kalau kasih, sekarang 10,000 penjawat awam nak ambil masters, jadi 10,000 tak ada orang kerja. Terima kasih. Terima so, kasih. There may be a quota. Terima kasih Datuk Seri. Okey, terima kasih. Rektor tu ambil, Chancellor tu ambil perhatian. Tengok berapa orang Baik, kita akan soalan yang seterusnya. Mungkin sebelah sini, kita beri peluang kepada yang ada sebelah sini. Okey, anda. Sila kenalkan nama, soalan. Salam sejahtera Datuk Seri. Nama saya Jacob Petrus. Saya merupakan timbalan dari Presiden untuk Persatuan Mahasiswa Sabah Universiti Putra Malaysia. Persoalan saya dekat sini berkenaan dengan isu tiket penerbangan pulang ke Sabah. Actually, saya this is one of my situation yang berlaku. Saya juga bekas pelajar daripada UPMKB yang mana kami sering mengalami masalah tiket penerbangan yang terlalu mahal. Yang mana sampai boleh saya katakan dalam setahun cuma 2 kali saja saya sempat balik Tawau. Yang mana satu tiket sejak pulang dan balik sudah cecak 1,000. Kalau 2 kali balik 2,000. Belum lagi campur dengan kos sara hidup kami di universiti lah. Mostly yang orang bilang perantau ni Datuk Seri. So kiranya adakah inisiatif atau cadangan daripada kerajaan Malaysia Madadi ini untuk membantu pelajar, terutamanya pelajar yang merantau ke luar negeri untuk menyambung pelajaran mereka. And then sambungan, adakah bantuan tersebut hanya orang bilang berterusan atau one hit wonder? Baik. Dia sudah kena faham ya, faham flight ini itu urusan syarikat swasta. Dia bukan kerajaan, bukan ada syarikat penerbangan yang boleh subsidize. Itu prinsip dia. Sebab itu bila kerajaan Sarawak Premier Abang Johari cadang untuk adakan syarikat penerbangan baru Sarawak dan minta supaya kerajaan Sabah juga bersama untuk dapat mengurangkan kos, saya segera berikan persetujuan supaya ada competition untuk lower the cost. Menteri Pengangkutan baru-baru ini untuk menghadapi cuti keamatan, gawai dan kemudian nanti hari raya dan sebagainya, one off masa cuti-cuti itu, kita ambil sanggup mana kerajaan akan menyewa charter pesawat supaya kos itu boleh di sekitar RM300-350 kalau daripada KL ke sini dan orang sini pulang ke Semenanjung. Tetapi boleh kita panjangkan kalau ada keperluan untuk kawasan di Sabah atau di Sarawak. Saya setuju, maknanya memang kos itu keterlaluan. Kos kadang dari Miri ke Kuching, kalau tak salah saya diberitahu, itu sampai kos seperti mana Kuala Lumpur ke Delhi. Ya. Jadi memang tidak menusabah. Dan ini kita kebetulan kita dah bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Sebab itulah Kementerian Pengangkutan mencadangkan supaya dalam kes-kes tertentu kerajaan ambil alih tugas
untuk menyewa charter flight untuk memastikan kadar itu dapat diturunkan. We're thinking about it, but unless there is a fair competition, is a problem. You can't force the airline to lower the prices. It's a private company. Tapi kita telah tekankan kepada syarikat-syarikat ini bahawa tidak musabah, kos terlalu tinggi. Ada beberapa cadangan lain, mudah-mudahan kita dapat segerakan syarikat baru yang Sabah Sarawak ini sekurang-kurangnya boleh selesaikan masalah lingkungan Sabah Sarawak. Tetapi bagi pihak Kementerian Pengangkutan telah pun mengumumkan beberapa langkah termasuk penyewaan charter flight untuk sekurang-kurangnya musim percutian. Gawai, keamatan, raya puasa, Chinese New Year dan sebagainya. Baik, terima kasih. Seterusnya, Zul dan Alif, di mana anda berada? Sebab mikrofon ada dengan mereka. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Saya merupakan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sabah dan kita pernah bertemu Datuk Seri di sesi dialog bulan lalu di UiTM Shah Alam. Okey, baik. Soalan saya ringkas, yang mana IPTA khususnya Universiti Awam di Sabah ini cuma ada dua, Datuk Seri, iaitu UiTM Sabah dan juga Universiti Malaysia Sabah UMS. Dan seperti kita maklum, UiTM itu antara yuran IPTA yang murah dan 80% di UiTM itu adalah B40. Dan bila ini terjadi, pengurangan IPTA khususnya UiTM itu di Sabah ini sendiri, yang mana banyak lepasan SPM ataupun STPM terpaksa berhijrah macam saudara di sana bilang tadi ke Semenanjung dan menyebabkan kos-kos yang tinggi. Apalagi kalau pelajar itu berada di luar bandar, di Sabah ini besar. Dan soalan saya, sama seperti saudara itu, apa inisiatif dari kerajaan sekarang? Kalau bukan pasal kos penerbangan kita, apa yang boleh kerajaan sumbang kepada mahasiswa sekarang untuk mengurangkan kos sara diri yang terpaksa berhijrah ke Semenanjung? Dan apa pandangan Datuk Seri sendiri untuk pertimbangan keperluan penubuhan Universiti Awam yang baharu di Sabah, khususnya penambahan cawangan UiTM di Sabah ataupun penambahan kos pengajian untuk keperluan mahasiswa B40 di Sabah ini? Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Penubuhan universiti baru ini, walaupun dalam perancangan ini, patut tanya di mana Menteri KPT ada. Saya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tapi saya setuju penambahan umpamanya universiti macam UiTM Sabah dan juga UMS ini sudah universiti agak besar, jumlah pelajar. Jadi dia fikir sama ada kita harus besarkan kapasiti, kerana universiti, kalau universiti terkenal di dunia dia 30,000, 40,000 itu dianggap lumayan. Ataupun yang baru, itu tentunya KPT akan kemukakan kepada Jemaah Menteri pada ketikanya. Tapi tentang kos untuk pelajar-pelajar yang miskin itu memang dalam rencana kita ini satu permasalahan. Saya kalau ikut dari segi pendapat saya, pendidikan tu hak asasi, dan sebaik mungkin mana-mana kerajaan bertanggungjawab harus memikir mengurangkan beban dan memberikan charge atau kadar yang paling minima supaya pelajar atau mahasiswa tidak terasa terbeban dengan kos yuran dan beberapa kos lain. Itu dari segi prinsipnya. Apakah mampu kita laksanakan segera? Saya tidak fikir begitu, kerana negara kita sudah terbeban dengan hutang yang besar dan defisit yang tinggi. Dan kita mampu berhutang sedikit tapi tidak boleh lebih daripada yang ikut unjuran kita, kerana saya tidak mahu defisit negara kita itu terus membengkak. Bila defisit membengkak, confidence tidak ada, pelaburan tidak akan sampai. Jadi sementara saya setuju dengan usul, memang kita harus melihat cara berperingkat. Sebab itu saya kata, kalau kita noktahkan kemiskinan tegar, dia tentunya B40. Kemudian kita tengok rencana-rencana lain yang kita bantu. Tadi kepada tentera saya umumkan, penjawat awam dia dapat allowance untuk orang Sabah Sarawak yang ke Semenanjung dan orang Semenanjung ke Sabah Sarawak.
Tetapi kadar dia itu lebih tinggi daripada kadar untuk tentera. Ya. Jadi tadi saya umumkan supaya kadar itu disamakan. Jadi itu pun menelan kos lagi. Jadi kita ambil peringkat demi peringkat. Tapi yang penting untuk B40 seperti sudah tahu, untuk nelayan, untuk petani, untuk pekebun kecil getah, untuk pekerja yang miskin, itu tiap sektor itu kita telah tambah peruntukan. Saya tambah umpamanya. Dan kalau maknanya ini sama ada kita nak bantu langsung pada mahasiswa atau ibu bapa mereka. Jadi peringkat awal dalam belanjawan madani baru ini, di semua sektor ini, nelayan, petani, pekebun kecil getah, itu kita berikan peruntukan kepada mereka untuk mengurangkan beban. InsyaAllah untuk tahun depan kalau nampak hasil kita itu bertambah, saya boleh kurangkan beban di kalangan mahasiswa. Tapi kalau bekalan air saya selesaikan sudah tadi. Baik, Alif, Enzul, mungkin boleh bagi peluang kepada mereka yang berada di belakang. Assalamualaikum. Lepas ini belakang. Di sini. Assalamualaikum yang berhormat, yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya Dr. Suraya Haji Bungsu, alumni UMS. Saya adalah seorang guru sekolah menengah di daerah Beaufort dan saya ingin membawakan satu perkara berkaitan dengan isu kekurangan guru. Kekurangan guru di Malaysia dan Sabah tidak terkecuali. Baik, kekurangan guru di daerah saya ingat dia dalam tahap yang kritikal. Ini saya melihat pengalaman saya sebagai seorang guru. Dr. Suraya, ya. Minggu lalu kalau teliti ucapan Menteri Fadlina, dia telah umumkan bahawa telah dibuka peluang pengambilan guru-guru untuk menampung kekurangan. Itu sudah dijawab minggu lalu. Boleh saya teruskan? Boleh tambah saja. Tapi jawapan itu sudah diberikan. Patut Suraya baca kenyataan menteri. Untuk menjadi Malaysia Madani, saya ingat pendidikan perlu diperkasa. Dan sekarang kita di tahap 1:40, sedangkan negara maju adalah 1:20. Dalam daerah saya ada beberapa mata pelajaran yang terpaksa ditutup akibat kekurangan guru yang sangat kritikal. Sebagai contoh, mata pelajaran seni visual, pendidikan agama Islam. Itu kena tulis surat lah, detail tu. Ya, kalau tiap sekolah bagi penerangan itu kita tak ada soalan lain. Jadi saya cadangkan sebab menteri sudah jawab, bukan saya nak sekat. Menteri sudah jawab minggu lalu. Dan ini terpakai bagi kawasan-kawasan termasuk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Saya teliti seluruh ucapan Menteri Pendidikan. Jadi oleh kerana menteri sudah jawab, melainkan ada tambahan yang lain. Suraya, maaf tapi oleh kerana dah jawab tak perlu saya, bila menteri dah jawab tak payah Perdana Menteri tambah. Baik, terima kasih Cikgu Suraya, terima kasih Datuk Seri. Baik, lepas ini soalan daripada yang atas, kita mau bagi peluang yang sama rata pada semua orang yang ada di sini, okey? Baik, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri. Saya Fazrul Nizam bin Mausa yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Datuk Seri, seperti mana rakan-rakan Presiden dan juga YDP, MPP menyuarakan suara mahasiswa masing-masing, maka saya juga ingin menyuarakan suara mahasiswa Politeknik Kota Kinabalu. Saya cuba untuk ringkaskan persoalan saya. Datuk Seri, Daya Mencipta merupakan antara 6 nilai teras Malaysia Madani yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Bagi mendokong nilai tersebut, penglibatan mahasiswa-mahasiswi dalam aktiviti luar bilik kuliah adalah sangat penting. Justru, keperluan tambahan fasiliti seperti kenderaan, contohnya bas, koster atau van, dan dana bagi pengurusan aktiviti pelajar adalah sangat diperlukan oleh kami mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kota Kinabalu. Menaik taraf atau pembaikan infrastruktur untuk 15 buah kolej kediaman, terutamanya perabot di Politeknik Kota Kinabalu adalah sangat kami harapkan. Selain itu, capaian kerjasama bersama pihak ataupun agensi berkaitan adalah diperlukan untuk memastikan program food bank yang telah dilaksanakan oleh MPP
untuk dapat diteruskan program tersebut. Maka Datuk Seri, saya rangkumkan 4 perkara seperti yang saya katakan tadi dalam soalan saya. Apakah laluan, kaedah ataupun cara terbaik dan pantas yang boleh diambil oleh MPP untuk memohon keperluan tambahan fasiliti seperti kenderaan bas, coaster dan van. Yang kedua, dan mendapatkan dana bagi pengurusan aktiviti pelajar. Yang kedua, menaik taraf atau pembaikan infrastruktur 15 buah kolej kediaman Politeknik Kota Kinabalu, terutamanya berkaitan dengan perabot. Dan yang terakhir, Datuk Seri, membentuk capaian kerjasama bersama pihak atau agensi berkaitan adalah diperlukan bagi memastikan program food bank yang telah MPP usahakan sebelum ini dapat diteruskan. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. You dari mana? Dari mana? Dari Politeknik Kota Kinabalu. Tahu lah Politeknik dari tempat-tempat. Kota Belud Sabah. Okey. Baik. Terima kasih. Cuma kalau boleh detail itu boleh dikemukakan. Cuma kalau kita lihat umpamanya keperluannya kalau infrastruktur, kerusakan itu bagi saya keutamaan. Mungkin di antara bas dengan van mungkin kita consider satu. Kita kerana kekangan kewangan yang ada. Tapi kalau boleh minta diusulkan ya supaya kita boleh kirim staf untuk dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melihat apakah benar kerusakan itu seperti mana kita lihat perumahan macam di Lok Kawi tadi. Perumahan tentera yang teruk sangat. Jadi terpaksa saya buat crash program walaupun untuk sekolah-sekolah daif ini, kalau betul kategori daif, kita telah belanja untuk tahun ini sekolah dan klinik daif. Ya, tengok ya. Maknanya kita dah berpuluh tahun perbelanjaan maintenance itu lemah sekali. Sehingga kan bila saya tanya Menteri Kesihatan Dr. Zaleha dan Menteri Pendidikan Tinggi Khalid dan juga Menteri Pendidikan Fadlina, saya kata beri saya jumlah keperluan sekolah daif, tandas rosak di sekolah ya, klinik yang rosak. Itu diperlukan untuk tahun ini 1.4 bilion ringgit. Saya tanya itu kerana pengalaman saya sejak kala saya jadi ahli parlimen Port-Dickson, pergi ke sekolah-sekolah, ada sekolah 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah 4 tandas, 3 rosak. Jadi saya kata bagaimana kita harus latih anak-anak kita terkena beratur macam filem Bujang Lapuk Piramli dulu. Jadi saya kata tak menasabah. Ya, jadi untuk itu kita belanjakan. Jadi perbelanja tinggi. Sekarang bila saya lihat, saya kata saya melawat tadi Lok Kawi Tentera, rumah-rumah itu parah. Bumbung bocor, pintu tidak ada. Jadi terpaksa kita luluskan. Jadi saya setuju dengan Presiden tadi. Kita akan ambil langkah-langkah. Tahun ini sekolah daif, klinik daif. Tahun depan saya kata projek perumahan tentera, polis, pegawai kerajaan yang agak parah. Jadi itu yang kita boleh buat. Kita reserve 2 bilion, 3 bilion untuk 1 tahun untuk selain daripada projek-projek pertanian, ekonomi yang lain. Ya. Jadi Saudara Presiden boleh tulis dan peringatkan. Okey? Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya dari bahagian atas tu saya kira. Selamat sejahtera, maaf terganggu sini. Okey, esei bernama Mancuntang yang merupakan salah satu mahasiswa orang kelana upaya Universiti Malaysia Sabah yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan dan Khusus. Maka soalan esei adalah mengenai kebajikan ataupun untuk mahasiswa orang kelana upaya. Sebab setahu esei dari tahun lepas ada orang tanya daripada TNC Prof Rahman pasal yang industri itu. Sebab sejak kebelakangan ini banyak juga ada isu OKT tindas macam kita dapat mendapat kebekerjaan sebab ramai macam-macam alumni ataupun graduan orang kelana upaya yang ingin mendapat pekerjaan yang ingin dapat pekerjaan yang sama rata dengan orang nomor ataupun orang nomor, tapi masalahnya tidak dapat mendapat pekerjaan seperti macam pekerjaan latihan industri ke ataupun macam kerani.
So, soalan saya SA ingin tanyakan kepada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima, bagaimana mau memperkasakan kebajikan OKU supaya mahasiswa OKU yang graduan dapat memasuki pekerjaan macam seperti latihan industri, macam industri kereta ataupun pekerjaan pejabat peluang pekerjaan sama seperti rakyat yang normal. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dia sekarang ini umpamanya untuk bank, jabatan kerajaan, kita boleh letakkan syarat. Dan untuk swasta itu agak sukar sedikit ya, kerana dia ada pilihan sendiri. Kita tak boleh paksa swasta itu ikut, melainkan kita kata cari jalan, beri ruang. Tapi untuk kerajaan, saya tahu di bank-bank sekarang, di jabatan kerajaan memang diperuntukkan ya, satu kota supaya diberikan kelonggaran mengambil anak-anak OKU bekerja. Tapi oleh kerana sudah bangkitkan, insya-Allah saya akan bawa semula untuk pertimbangan ke Jemaah Menteri mencari jalan dan kaedah baru untuk menambah peluang OKU bekerja. Baik. Terima kasih Esther, terima kasih Datuk Seri. Baik, saya kira kita masih ada masa ya. Baik, seterusnya mohon yang ada di bahagian belakang soalannya. Silakan. Sebelah kiri kanan. Sebentar ya sebab mikrofon ada di belakang. Kang tak habis-habis orang puji aku pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, nama saya Nurul Insyirah binti Azman daripada Fakulti Pengkomputeran dan Informatik. Baiklah, concern saya sebagai student iaitu concern kami pelajar semua, goal kita untuk masuk universiti adalah untuk menjadi golongan intelektual seperti apa yang berhormat jelaskan tadi. Okey, dekat sini persediaan pelajar untuk menjadi pekerja yang berkualiti adalah pada tempoh internship. Dan masalahnya, universiti tiada usaha sama dengan industri untuk memastikan latihan yang berkualiti dan praktikal menyebabkan student dengan sendiri mencari tempat mereka. Especially dekat Sabah, bagi internship sangat kurang bidang yang profesional. Dua isu wujud di sini. Yang pertama, student tidak dapat praktikal yang menyediakan dia menjadi pekerja yang berdaya saing, dan seterusnya berlaku pembaziran talent, berlaku pembaziran skill. Dan soalan saya, apakah inisiatif kerajaan untuk memastikan pelajar amali agar mereka dapat pengalaman dan sifat daya saing yang secukupnya semasa internship? Adakah program seperti MyStep dapat diwujudkan dengan industri semasa? Itu saja yang berhormat. Baik, terima kasih. Beratlah jadi kerajaan ni. Bagi belajar, lepas tu dia suruh repair perabot, dia suruh tambah perabot, kemudian bagi lulus, kemudian internship pun saya nak kena cari. Kalau gitu baik-baik. Cadangan tu baik, maknanya harus ada usaha. Kadang-kadang nak suruh mahasiswa sendiri, itu mungkin sukar. Mungkin saya akan bincang dengan Menteri Pendidikan Tinggi atau Menteri Sumber Manusia, ikutlah ke program supaya universiti sendiri ada jalan supaya dari awal ada jaringan dengan industri atau syarikat-syarikat swasta supaya dapat digalakkan ya, berikan peluang internship. Saya semasa jadi ahli parlimen sendiri pun ya, saya beri ruang masa ketua pembangkang kepada mahasiswa, tapi tentunya mahasiswa kena dekat dengan parlimen. Kalau tidak, kalau dari Sabah kan problem. Jadi untuk itu jawapannya ialah kita akan usulkan supaya universiti, itu mungkin HEP, cari jalan supaya ada rangkaian ini dan membantu mempercepat proses penerimaan internship mahasiswa. Ya, setakat itu saya boleh jawab. Terima kasih Datuk Seri. Baik, seterusnya. Mikrofonnya ada di mana? Silakan. Yang ada pegang mikrofon sekarang. Ali Fenzul, where are you? Situ. Okey, silakan. Siapa nama? Asal mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi
Saya Ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sabah. Kepada yang terhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim, yang terhormat dan berbahagia, ada satu pertanyaan, soalan yang saya lihat bahwa banyak sekali pelajar Indonesia yang studi di Malaysia umumnya, ada sekitar 12.000 orang di Malaysia, di Sabah. Ini sebagai KPPI itu ada 100 orang di sini. Yang kami akan tanyakan adalah bagaimana Datuk Seri melihat peran pendidikan dalam memperkuat hubungan bilateral dan bagaimana pemerintah Malaysia mendukung pertukaran mahasiswa serta kolaborasi penelitian antara kedua negara. Terima kasih. Baik. Soalan dia, peran itu peranan. Penelitian is penyelidikan. Jangan salah fahamlah, teliti lain. Ya, baik. Soalannya sekarang ini hubungan dua hala atau di sini disebut bilateral itu sangat baik. Kita kunjungan saya ke Indonesia dan minggu depan Presiden Jokowi akan datang ke Kuala Lumpur dan Putrajaya. 9 akhir bulan tak salah saya. Jadi ini untuk memperkukuh hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama ini tentunya perdagangan, pelaburan, kerjasama industri, kerjasama strategi dan kerjasama dalam bidang pendidikan. Mahasiswa di Malaysia di Indonesia pun 10,000, mahasiswa Indonesia di Malaysia pun 10,000. Jadi tentunya kehadiran mahasiswa kedua-dua negara itu membantu meningkat kefahaman dan juga kerjasama dan budaya. Jadi saya anggap ini satu pendekatan yang positif. Soal penyelidikan di sana sebut penelitian, beberapa universitas yang saya faham ya, UI, Universitas Gadjah Mada, Unpad, ITB, Penjajaran, Medan, berapa memang ada hubungan kerjasama dengan universitas di sini. Umpamanya UKM, UM, saya kurang pasti di sini. Tetapi di kebanyakan universiti memang ada kerjasama dalam bidang pendidikan atau penelitian. Suatu perkara yang sangat positif yang kami dukung dengan kuat. Baik, terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, salam sejahtera. Di manakah anda berada? Sebelah mana? Sini. Oh, okey. Salam Silakan. sejahtera. Nama saya Trisha Christina. Saya dari mahasiswa UMS first year. Tahniah yang berhormat atas pelantikan sebagai Perdana Menteri. Seperti yang mana kita tahu. Okey. Yes. Seperti mana yang kita tahu, selepas yang berhormat dilantik sebagai Perdana Menteri, mata wang negara kita Malaysia naik secara drastis dan kita menerima pelabur terutama khususnya dari Timur Tengah. Dan soalan saya hari ini, bagaimanakah dengan KDNK negara kita dan ke mana kita akan pergi? Sekian, terima kasih. Wah, ini macam lagu. Ke mana kita akan pergi ya? Lagu apa tu ya? Baik. Saya syukur alhamdulillah. Saya sebut tadi ekonomi ini bukan politik ya. Dia mesti berdasarkan kepada fakta. Dia tidak harus dibohongi, kalau tidak nanti rusak. Oleh itu saya sebut tentang pertumbuhan, pelaburan. Cuma alhamdulillah suku tahun pertama angka-angka itu sangat menggalakkan. Hasil negara dari percukaian dan custom itu meningkat tinggi ya. Suku tahun pertama, maknanya sampai Januari, April. Kemudian KDNK saya sebut tadi 56, lebih tinggi dari negara China, Vietnam,
Indonesia. Ya, di antara yang paling tinggi di ASEAN dan di Asia. Kemudian pelabur yang hadir pun banyak. Amazon. Ya. Amazon itu memilih beberapa negara dan akhirnya keputusannya ke Malaysia. Kemudian Geely yang buat Proton itu 10 bilion ringgit walaupun di Tanjung Malim. Kemudian petrokimia, syarikat petrokimia yang terbesar di dunia, Rongshan, itu juga masuk. Tapi itu di Johor. Pelancongan meningkat tinggi. Di Sabah itu pelancongan sudah hampir 2 kali ganda daripada sebelum Covid, tidak sampai masa Covid, tapi kalau hujung minggu penuh hotel-hotel semua. Jadi bagi saya angka itu menggalakkan. Cuma harus ada kewaspadaan. Sebab saya katakan iklim ekonomi dan perdagangan dunia itu agak terkesan. Pertama soal perang Ukraine Rusia yang belum selesai. Keduanya kerana kelembaban sedikit ekonomi negara China, walaupun kenyataan-kenyataan terbaru dari negara China menunjukkan ada langkah-langkah baru pimpinan negara China untuk mengangkat semula ekonomi. Jadi kita harus sentiasa waspada, belanja dengan berhemah, jaga supaya tata kelola baik, tarik pelabur-pelabur dari luar negara. Baru ini Crown Prince Putera Mahkota dari UAE datang, dan hubungan antarabangsa kita membaik. Jadi kita mesti ada usaha yang gigih, dan kerajaan-kerajaan negeri bersama persekutuan menteri-menteri mesti aktif betul untuk memastikan kelulusan itu cepat. Orang kita compete sekarang banyak negara. Kadang-kadang disebut ease of doing business. Orang nak labur, kemudian banyak kerana ada 14 jabatan dia kena lalui, dia kena tunggu EIA 2 tahun. Itu akan menimbulkan masalah. Jadi sebab itu, sementara kita mahu galakkan pelabur, kita juga harus ambil tindakan yang lebih cermat dan pantas untuk menarik pelabur dalam dunia yang giat bersaing ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja masa yang kita dah difahamkan. Sekarang ini pihak penganjur pun sudah bagi sign macam ni. Maksudnya itu saja masa yang kita ada. Biasalah waktu begitu mencemburui waktu yang kita ada bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Jadi mohon maaf kepada semua yang tidak dapat mengemukakan soalan untuk hari ini. InsyaAllah umur panjang pasti akan bertemu lagi. Baik, apa kata kita berikan satu tepukan yang gemuruh untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, pemimpin nombor 1 negara. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesediaan sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kita hari ini di Universiti Malaysia Sabah. Cuma saya nak sampaikan kepada Nab Chancellor, kepada kerajaan negeri dan kepada anak-anak sekalian, saya ucap setinggi-tinggi penghargaan, kesabaran, kesungguhan saudara, dan saya nak luahkan perasaan saya, harapan yang sangat tinggi generasi muda untuk menentukan supaya negara ini di garis yang betul dan diangkat sebagai negara hebat di dunia. Baik, terima kasih Datuk Seri. Itu saja masa yang kita ada. Kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kembali ke tempat duduk. Malaysia! 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 Baik, terima kasih. Dengan itu saya serahkan mikrofon ini kepada pengacara majlis, dan itu saja, sekian saja kita akan teruskan. Kita akan serahkan kepada rakan Dian Kasaburi. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator N. Zavira yang mengendalikan bual bicara. Baik, terima kasih N. Zavira di Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Beberapa topik dibawakan, ditanya, disoal, dan alhamdulillah mendapat jawapan segera. Yang paling penting mendapat peruntukan segera, iaitu berkaitan dengan isu air yang diluluskan 3 juta ringgit. Harapnya dibuat sebelum hujung tahun ini, dan banyak lagi isu yang dibawakan berkenaan dengan isu PEN Borneo. Katanya akan diberikan peruntukan khas dan akan dibuat fast track bermula tahun ini untuk siapkan isu berkaitan dengan PEN Borneo.
Dan juga isu tubuh universiti di Sabah juga disoalkan, antaranya UiTM ataupun universiti-universiti awam yang lain. Juga diberikan pendedahan dari soalan diajukan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga isu kekurangan guru di sekolah juga sudah dijawab. Isu pekerjaan ataupun peluang pekerjaan yang diberikan kepada orang kurang upaya, orang kelainan upaya OKU, dan itu sebenarnya soalan-soalan yang dijawab, dan banyak lagi. Antaranya anda boleh mungkin ikuti di YouTube ataupun Facebook untuk kita sama-sama dengarkan kembali dan juga ikuti kembali apa yang ingin disampaikan, apa yang disoal oleh daripada rakyat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hadirin sekalian, sebenarnya berkaitan dengan temu Anwar ini, bila ditanya apakah temu Anwar adalah satu sesi dialog bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya program ini telah pun dilaksanakan sejak tahun 2009 dan terus mendapat sambutan sehingga kini, dan juga sesi dialog ini memberikan peluang kepada sesiapa sahaja rakyat Malaysia, terutamanya anak muda, untuk bertanyakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan alhamdulillah, yang penting kita lihat tadi semuanya soalan telah dijawab, dan juga soalan-soalan tersebut sudah pun dirangkumkan dalam temu Anwar sesi Kota Kinabalu Sabah. Alhamdulillah, mungkin kita pun berada di penghujung rancangan. Sekian itu saja daripada saya, Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madan.